Tapi ketika tu tuan-puan sekalian, saya nak cerita, Masya Allah, Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar. Ketika kami buntu, menangis, saya menangis, saya kata memang tak cukup bang. Kisah ni pengalaman peribadi saya, kisah benar tuan-puan sekalian, pengalaman peribadi saya, dan saya harap kisah ini boleh direlate dengan keadaan tuan-puan sekarang. Saya faham perubahan berlaku tanpa dijangka, kita tak boleh nak jangka pelbagai perubahan. Kejap kerajaan umumkan tu, lepas tu sekarang ni dalam situasi COVID ni kan, isu vaksin yang tak habis-habis. Ada pihak yang mengatakan vaksin sekian-sekian, pihak kerajaan pula meyakinkan rakyat. Kita pun dah tak tahu ni macam mana ni, nak belah sini ke belah sana. Saya pun bukan anti vaksin, tapi bila saya tengok perbincangan hari ni, pelbagai lah kan isu berkenaan dengan vaksin, Masya Allah. Dan saya tak nak kupas pasal vaksin, ia sangat sensitif. Kalau orang tanya Ustazah akan ambil vaksin ke tak, Wallahualam, nanti kita akan tengok. Dan saya menyokong segala usaha kerajaan dan pelbagai pihak. Ada orang dia gunakan, saya harap kita masih terbuka kepada pro-choice dan jangan saling membenci dan jangan saling mengeji, jangan saling menghina. Kita bagilah peluang, maksudnya mereka yang pro-choice. Wallahualam, saya pun maaflah, bukan saya orang yang layak untuk cakap tentang pro-choice. Bagi orang yang nak memilih ataupun bagi yang pro-vaksin ataupun anti-vaksin, yang saya tak suka melihat situasi sekarang adalah kita sesama kita saling bergaduh, saling menghina, saling mengejek dan sebagainya. Okey, subhanallah, saya nak cerita satu kisah yang saya lalui dulu ketika kami berhijrah, kami berpindah ke sebuah negara namanya Australia. Masa tu kami bawa 4 orang anak. Bila saya sampai ke Australia, lebih kurang dalam selepas 2 bulan, 3 bulan saya mengandung. Masa tu saya mengandung anak yang kelima, yang namanya Sofwan sekarang. Saya mengandung anak yang kelima. Memang orang dengar, wah seronoknya keluar negara ikut suami. Ya, masa tu suami saya sambung belajar. Dia buat PhD tapi ada ujian yang berat. Akhirnya PhD tak selesai di sana, tak selesai. Tapi yang saya nak cerita adalah ujian kami lalui sebelum nak pergi tu pelbagai. Dan bila sampai saya mengandung, alhamdulillah seronoklah mengandung kan anak yang kelima masa tu, Sofwan. Lepas tu bila saya mengandung, saya nak pergi check up. Bila nak pergi check up, kemudian diberitahu bahawasanya saya punya insurans, student insurans by suami tu tak cover selagi mana kalau saya mengandung sebelum setahun. Macam tu lah. Maksudnya kena sampai setahun dulu duduk di Brisbane tu. Selepas setahun kalau mengandung barulah di cover, insurans cover kos-kos mengandung, kos melahirkan semuanya. Masa tu kan, bila saya tahu rupanya kami masa tu ambil satu insurans yang memang kami tak mampu nak pilih satu insurans yang agak mahal, jadi kita ambil insurans yang agak murah. Bila sampai ke bumi Brisbane tu, kami anak yang paling ramai. Lepas tu ada anak sekolah. Suami dapat allowance dalam lebih kurang dalam $2,000. Allowance pelajar PhD masa tu dapat dalam $2,000. Bila kami nak pilih rumah yang kecil yang kami mampu. Tetapi kerajaan Australia ni, Brisbane ni, bila dia tengok bilangan anak, kami tak lulus ambil rumah 2 bilik. Kami diwajibkan ambil rumah 3 bilik. Sebab memang Australia dia menetapkan begitu. Dia orang kan cek. Dia orang bukan cek kita saja, dia cek rakyat dia semua. Kalau anak 2 orang boleh rumah tu 2 bilik saja. 1 bilik mak ayah, 1 bilik anak share. Tapi kalau anak lebih je 2 orang, kami pula anak 4 orang, mereka memang akan cek. Maklumat tak boleh tipu. Dia orang akan datang cek, sebab kalau tidak menyediakan bilik yang cukup untuk anak, satu kesalahan. Jadi bila kami nak mohon kan, yang memberikan sewa ni, kita panggil syarikat house sewa, rental house ni, dia akan cek. Dia orang dapat maklumat semua. Dia orang semua dia orang semua ada link. Dia orang terus nampak, okay, you datang ada 2 anak, so you boleh rental mesti rumah 3 bilik. Sebab 4 orang anak 1 bilik, 2 orang anak dan parent 1 bilik. Bila rumah 3 bilik, terus sewa sangat mahal. Sewa kami rumah masa tu paling murah kami dapat dalam $450 1 minggu.
tuan-puan sekalian, 450 satu minggu dolar. Di Australia bayar sewa, bayar rumah semua, dia bukan bayar by bulan, gaji pun by minggu. Australia di Brisbane gaji kerja kita kan sebulan sekali dapat gaji, mereka gaji seminggu sekali. Bagi kami ia sangat bagus sebab tak sempatlah sesak duit tu kan. Bayangkan kalau kita buat sistem gaji seminggu sekali, kita tak sempat sesak duit, tak sempat meminjam, jadi boleh bajet lah. Masalah kita bila sebulan sekali, tengah bulan dah kering, dah tak boleh bajet dah, nak survive 2 minggu kadang tu berhutang. Tapi sistem mereka di sana kerja apa pun gaji seminggu sekali, dan bayar rumah, bayar kereta, bayar apa-apa pun seminggu sekali. Macam tu. Jadi masa tu bayar sewa adalah $450, menyamai 1,500 Malaysia. Bayangkan tuan-puan sekalian, memang sewa di Australia adalah antara sewa termahal di dunia. Bayangkan kami bayar $450, menyamai 1,500 Malaysia, 1,500 kali 4 dalam 4,500 sewa rumah. Kami perlu membayar sewa rumah di Brisbane ketika itu RM4,500 Malaysia, menyamai lebih kurang dalam 450 dalam 1,000 berapa, 1,500 $1,600 Australia. Jadi bayangkan suami hanya dapat allowance dalam 2,400, minta maaf, untuk sewa rumah saja dalam $2,000, 4,500 dalam hampir 2,000. Kami tinggal dalam $300 lebih saja untuk yang lain-lain. Untuk sekolah anak yang bayarannya mahal sebab kita foreigner. Kemudian untuk makan minum, untuk survive semua, untuk belajar. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian. Ketika saya dikhabarkan saya mengandung, alhamdulillah gembira. Tetapi bila saya nak pergi check up mengandung, bila sampai waktu, mereka kata sorry tak cover. Lepas tu saya tanya, macam mana puan? Berapa ya kos kalau check up? Setiap kali check upnya bernilai $300. Saya fikir 1,200 Malaysia. Masa tu saya menangis. Berita gembira yang saya mengandung menjadi satu berita yang menyedihkan. Sebab masa tu kami terduduk baru sampai. Satu lagi cerita, kami nak beli kereta, wajib ada kereta. Sebab apa? Nak hantar anak sekolah. Kita takkan nak tumpang orang selalu. Sebab anak, bila dia nampak anak kita dah ada yang darjah 1, Atikah masa tu darjah 1, darjah 2, maklumat tu dapat, dia terus hantar ke sekolah terdekat. Kalau kita tak hantar anak sekolah, kita akan didenda. Memang macam tu sistem Australia ni. Dia boleh detect semua. Kita akan terus dihubungi. Anak kena masuk sekolah. Tapi disebabkan kita foreigner, kita bukan percuma sebagaimana rakyat mereka memang percuma. Belajar rakyat Malaysia percuma. Rakyat Australia percuma. Tapi sebab kita foreigner, yuran kena bayar, sediakan itu, sediakan ni. Sampai tahap kami ni dah habis dah semua. Hutang, pinjaman yang kita buat. Kita dah tak ni, saya rasa macam betul-betul terduduk di negara asing. Di negara yang tiba-tiba saya mengandung pula dan saya tak mampu nak pergi check up, makan minum. Lepas tu bila kami nak beli kereta, kami pun tak boleh nak tipu. Bila kami nak daftarkan kereta, kami tak dibenarkan beli kereta kecil sebab mereka dapati kami ada anak 4 orang. Jadi kami mesti beli MPV. Kami sebenarnya nak beli kereta kecil je sebab nak hantar anak sekolah. Tapi bila mereka tahu anak 4 orang, kami tak dibenarkan. Sebab di Australia, kanak-kanak wajib duduk atas kasit. Jadi kasit hanya muat untuk satu baris 3 kasit. Bahkan anak yang umur darjah 5 tahun 6 tahun yang tak cukup ketinggian kena ada duduk juga. So bila anak kami 4 orang, kami tak boleh beli kereta biasa sedan, kami kena beli MPV. Masa tu beban lagi. Subhanallah, macam-macam. Dan masa saya mengandung anak kelima di Australia tu, saya rasa macam saya bagi tahu bang, kalau macam ni saya balik, saya bawa anak-anak, awak belajarlah di sini. Sebab kita tak mampu nak survive. Kalau awak duduk seorang, saya bawa balik anak-anak. Kan masa tu dah mula fikir macam tu. Tapi sedih, kita tak boleh nak berpisah. Bukan dekat kan, bukan boleh nak jumpa. Tapi ketika tu tuan-puan sekalian, saya nak cerita, Masya Allah, Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar. Ketika kami buntu, saya menangis, saya kata memang tak cukup bang. Kalau kira duit lebihan daripada allowance dalam $200-300 je. Nak makan minum kita, anak-anak, nak check up saya lagi. Kemudian untuk belanja sekolah apa semua, tak apalah, awak belajar sekian-sekian, boleh jimat banyak perkara semua. Lepas tu, sebenarnya kami nak pergi, kami berhutang berpuluh ribu. Banyak sangat kos masa tu, Masya Allah. Lepas tu, pendek cerita, apa yang saya buat ketika itu adalah saya kata macam ni lah. Kita memang dengan akal kita rasa tak tahu nak buat macam mana.
Tapi kita kena berjuang juga dalam situasi sekarang. Masa itulah kan, dalam keadaan memang duit memang tak ada, apa tak ada, rasa macam kita berada di negara asing, rasa buat keputusan salah, kita bawa anak-anak, bawa saya ni keputusan salah. Lepas tu apa yang saya buat masa tu, saya kata marilah bang, kita buat istighfar sebanyak 1000 kali sehari. Kita mohon ampun dengan Allah, ini ujian Allah, dosa-dosa yang kita buat. Ada berapa lagi amalan yang saya buat, saya dapat daripada amal ini. Janganlah pula kata sandarkan kepada alim ulama kan, sandarkan kepada sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang saya dapat ilmu daripada seorang guru bila dalam keadaan sangat terdesak, sangat mengharapkan pertolongan Allah. Buat solat taubat dulu. Ya, saya buat solat taubat. Solat taubat ini sunnah ya, memang ada ya dalam diajarkan oleh Rasulullah. Buat solat taubat 2 rakaat, mohon taubat sungguh-sungguh. Lepas solat taubat istighfar dulu. Istighfar sungguh-sungguh. Kami suami isteri buat rutin ni dalam berapa lama ni. Istighfar sampai 1000 kali. Istighfar, lepas solat taubat buat istighfar. Mohon ampun dengan Allah segala dosa. Kerana banyak sifat tamak, banyak penyakit hati, banyak aniaya diri sendiri, banyaklah benda kan. Kemudian yang kedua, buat solat hajat. Mula solat istighfar, solat taubat, lepas tu buat istighfar, mohon keampunan Allah, kemudian buat solat hajat. Bila buat solat hajat, Masya Allah, lepas selesai solat hajat, buat pula sujud syukur, subhanallah. Lepas solat, buat sujud syukur. Masa sujud tu bersyukur dengan segala nikmat Allah. Masa tu bukan fikir apa yang nak minta, tetapi sungguh-sungguh rasa, ya Allah syukur, banyaknya nikmat Engkau beri, ya Allah, banyaknya nikmat. Akui nikmat yang Allah beri dengan melakukan sujud syukur, Masya Allah. Kemudian saya baca Yasin. Dah selesai buat rutin solat taubat, lepas tu istighfar, kemudian buat solat hajat, kemudian lepas solat hajat buat sujud syukur, menyatakan syukur kepada Allah, kemudian baca Yasin. Saya panggil amalan 5 serangkai lah masa tu, saya kata. Lepas tu buatlah baca Yasin. Selesai baca Yasin, lepas tu minta pertolongan, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Kami tidak ada daya, kami tidak ada upaya. Kalau nak mengharap minta tolong dengan keluarga dekat kampung, mereka tak mampu sebab kos yang kami perlukan sangat tinggi. Masa tu berita gembira mengandung menjadi satu berita sedih. Jadi saya jadi macam, ya Allah kenapalah masa ni kan Allah beri rezeki. Macam tu lah ibaratnya. Ini cerita berapa tahun lepas, 7 tahun lepas. Dan takdir Allah, selepas berapa hari kami buat rutin seperti itu. Kadang saya buat pagi, kadang buat juga malam, ulang-ulang. Lepas tu betul-betul yakin Allah akan hantar pertolongan. Datang seorang pasangan suami isteri. Masa tu pasangan suami ni, kami kan baru sampai, jadi kami tak kenal sangat ramai orang. Lepas tu tiba datang pasangan suami isteri. Dia bagi salam, dia kata, Assalamualaikum. Pasangan suami isteri datang rumah, bagi salam. Lepas tu saya kata, jemput naik. Masa ni dia orang tak tahu kami dalam susah. Dia orang tak tahu apa yang kami hadapi. Kami ni bila student di perantauan, kita tahu student pun lain, semua struggle. Semua pun ada masalah masing-masing. Jadi kita tak cuba minta tolong siapa-siapa. Kita tak wawarkan, kita tak cerita. Kita pula orang baru, tak kenal sangat orang. Suami isteri ni datang jumpa, dia kata, dia tahu saya ustazah, dia panggil, dia kata, ustazah, kami tak tahu, tapi Allahu Akbar, kami bincang-bincang suami isteri, Allah ilhamkan kami, dia kata, kami nak bagi van kami ni pada ustaz dan ustazah. Pada saya, dia panggil ustazah lah. Kami nak bagi van kami ni pada ustazah. Kami nak balik lagi 2 minggu ustazah. Kami ada sebuah van dan kami nak bagi pada ustazah percuma. Ustazah tak payah bayar apa-apa. Lepas tu kan saya fikir, saya kata, kenapa kami? Kan saya kata, akak ada cari tata cara sujud syukur. Kalau tengok ada orang tanya soalan, terus sediakan untuk ustazah ya. Okey, subhanallah. Masya Allah, masa tu saya tanya dia. Saya tanya, Kak, akak duduk sini dah 4 tahun. Akak mesti ada ramai kawan. Kami baru datang 2 bulan. Kami baru datang. Mungkin ada kawan-kawan akak yang akak boleh bagi. Kami baru sampai je. Lepas tu dia kata, tak tahu. Tapi kami kuat. Kami fikir siapa kami nak bagi van yang kami ada ni. Tapi akhirnya memang yang terfikirnya kami beberapa hari ni, dia kata kami kena bagi kepada ustazah. Saya kan masa tu kan, saya kata, ya Allah, saya menangis. Saya terduduk, saya kata, kami ni tak ada modal nak beli van, nak beli apa. Tapi Allah datangkan van percuma masa tu, Masya Allah. Kemudian kami terima seadanya. Dia serahkan kunci, dia kata, okey, kami serahkan van ni, kami bagi pada ustazah manfaatkan apa-apa. Allahu Akbar. Bagaimana orang yang kami baru kenal beberapa minggu ataupun beberapa sebulan 2, lepas tu kan boleh tergerak hati nak serahkan kepada sebuah van.
Van tu usia dia lebih kurang dalam 15 tahun. Nama dia Tarago. Kalau kita Estima, sana panggil Tarago. Tarago ni Estima kita lah. Tarago, Toyota Tarago, usia dia dah 15 tahun. Van buruk. Saya sebut van dia bukan van baru, van lama. Ketika orang lain tahu yang bahawasanya pasangan suami isteri nak balik for good Malaysia ni, serahkan van tu pada kami, ada beberapa orang cakap, patutlah van buruk, memang bolehlah bagi. Ada pula yang kata, kalau kamu ambil, nanti kamu tanggung ni beban nak baiki van ni van lama 15 tahun. Macam mana van 15 tahun nak berfungsi, macam mana? Kan rosak, kamu kena tanggung. Jadi fikirlah kau nak terima. Memanglah dia bagi percuma sebab benda lama. Macam tu lah. Kami tak fikir benda tu. Kami tak rasa. Kami rasa masa tu ini ada pertolongan Allah. Pendek cerita, kami buat iklan di portal pelajar-pelajar Queensland. Siapa yang nak sewa van, dan kami bagi jumlah sewa yang rendah. Student suka sewa van. Sebab apa? Nak sebut van pun boleh jugalah. Student sukalah. Sebab student ada nak pergi berjalan, ada nak pergi keluar, ada aktiviti mereka. Tuan-puan sekalian, van tu Masya Allah, van yang dah usia 15 tahun, tapi dia punya servis, dia punya terbaik. Subhanallah, tak pernah rosak. Kalau ada rosak sikit sangat, ada orang boleh bawa van tu. Student nak sewa murah kan, sebab kita bagi sehari berapa dolar saja, boleh bawa van tu sampai ke jauh 100 km. Ada yang pergi 200 km. Dia kata van ni hebat lah, walaupun dah 15 tahun van ni dah buruk, tapi dia punya power tu boleh bawa kami semua. Saya kata ya Allah, ini semua kuasa Allah. Saya nak pendek cerita, Masya Allah, daripada van buruk yang usia 15 tahun yang orang bagi percuma tu, dari situ rezeki kami tak putus. Hari-hari penuh sewa, sampai kami penuh buku. Buku sewa tu memang orang kena queue. Setiap hari ada sewa. Van tu jarang duduk tersadai, setiap hari orang sewa. Dan kami dapat duit dolar daripada situ. Akhirnya cukup belanja kami, anak-anak sekolah semua cukup daripada van yang buruk tu. Kemudian cukup pula untuk saya pergi check up. Dan cukup kos saya bersalin. Sebab bersalin, Safwan ni memerlukan belanja hampir RM20,000 daripada check up sampai bersalin. Bersalin saya tak ingat berapa ribu dolar sebab kita foreigner. Jadi convert dengan duit Malaysia hampir RM20,000 semuanya. Hasil daripada van buruk, pelajar-pelajar sewa, dan van tu tak memberi masalah. Tak pernah orang sewa tiba mati tengah jalan tempat jauh kami kena ambil. Tak. Subhanallah. Barakah, saya nak cerita barakah pemberian daripada Allah. Kemudian siap masa tu bila dekat raya, kami boleh kirim duit raya kepada mak, ayah, adik-beradik dalam jumlah yang banyak. Masa kami kat Malaysia, masa tu kan kita kata ya Allah bang, rezeki banyaknya Allah bagi melalui kereta ni, melalui event ni kan bang. Lepas tu apa yang kami buat, kirim pula duit raya ke mak, kepada mak mertua, kirim pula duit raya pada adik-beradik dalam jumlah yang banyak. Yang ni berapa ratus, ni berapa ratus, mak ayah berapa ratus, kirim pula hadiah-hadiah. Jumpa lagi puan, kirimkan pula hadiah-hadiah. Saya kata ya Allah, Allahu Akbar. Kalau fikir logik akal saya masa ditimpa ujian tu kan, dalam keadaan situasi begitu, kalau fikir logik akal baliklah. Tetapi kerana masa tu kita cuba mencari Allah, yakin Allah akan hantar bantuan, dalam tanpa disangka-sangka ada hamba Allah bagi percuma van. Kemudian van tu dikatakan buruk, tak boleh nak beroperasi dengan baik, dan Allah jaga sepanjang kami 2 tahun menggunakan van tu, tak ada rosak. Dan orang sewa, orang ingat, sebab ada lagi orang yang buat kereta sewa yang lain dengan kereta yang lebih baik. Orang ingat orang tak nak sewa van tu sebab van tu buruk sikit, dan juga van tu lama, takut rosak. Tapi Alhamdulillah full booking full. Kadang orang full untuk 1 minggu, kadang orang full 2 minggu. Rezeki datang mencurah-curah masa tu, Masya Allah. Namun Allah uji kami dengan ujian yang lain masa tu. Bagaimana supervisor suami, seorang yang kuat Yahudi, Israel, dia ada persatuan Israel kat sana kan. Dan takdir Allah, suami saya supervisornya adalah macam pengerusi ataupun orang kuat Yahudi lah. Jadi antara faktornya, bagaimana bila suami saya present PhD dia 1 peringkat, bayangkan ya, supervisor yang condemn student. Biasanya kalau student yang present, supervisor akan backup lah. Sedangkan tajuk tu dia nak kajian, lab, research. Sampai peringkat masa suami saya present kan, supervisor sendiri condemn. Sampai peringkat kami berhabis banyak, sampai ke Senate, kami mohon untuk pengadilan apa semua. Dan ada pesyarah-pesyarah di kalangan Mak Saleh tu kan, Kristian kata kamu dianiaya, kamu memang tak boleh nak pergi, baik kamu balik Malaysia saja. Masa tu
datang ujian yang lain, bahawasanya kami kena balik dalam keadaan suami tak berjaya habis PhD di sana, dalam keadaan kami dah habis berpuluh ribu, dalam keadaan kami rasa malu nak balik, malu nak balik ke orang kampung, suami saya pun malu. Banyaklah ujian dan cabarannya, subhanallah, dalam perjalanan tu. Tapi kami percaya semua itu tarbiyah daripada Allah, ujian daripada Allah. Allah telah merancana sesuatu yang lebih baik. Bila saya balik sekian-sekian, suami sambung PhD di Malaysia, macam-macam lah ceritanya tuan-puan sekalian. Cuma saya nak bagi tahu kesimpulannya ialah, tolong apabila apa pun berlaku perubahan dalam hidup kita mendatang, esok, lusa, apa pun yang berlaku, kita kena cepat menyesuaikan diri. Jangan stuck. Jangan kita di kalangan yang sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak mengeluh, sikit-sikit nak hentam. Sebab kita tak dapat apa-apa daripada kita menghentam. Okey, bila kerajaan kata sekarang kita online, kita pun ikhtiar untuk online. NGO Sahabat Amal Camp menyesuaikan diri masa tu, kita cari sumbangan dan kita bagikan online gadget. Sekarang kerajaan kata nak mula sekolah. Lepas tu ramai dah kita tahu asnaf fakir miskin yang tidak ada kemampuan untuk kelengkapan sekolah. Jadi kita berubah pula, menyesuaikan diri. Sekarang kita buka peluang siapa yang nak infak baju sekolah, dan kita akan bagi kepada orang ramai baju sekolah kepada asnaf fakir miskin, baju sekolah secara percuma. Lepas tu tuan-puan, siapa yang selalu berfikiran positif, selalu mencari, maksudnya bila berlaku sesuatu, mencari Allah. Antaranya kita boleh amalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dia sebaik-baik penolongku. Masya Allah, boleh cari ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey,